cinta. Masih bersama kami dalam BIS Malaysia. Saudara, Malaysia diiktiraf sebagai negara ketiga terbesar dunia selaku pengeluar gaharu selepas India dan Indonesia. Gaharu memang berpotensi untuk dibangunkan sebagai sektor pertanian moden dan instrumen menjana pendapatan penduduk negara. Di peringkat antarabangsa, gaharu mempunyai nilai yang sangat tinggi dengan pelbagai kegunaan seperti bahan wangian dan perubatan sehingga ada yang menggelarkan sebagai emas hutan. Permintaan gaharu di dunia yang semakin meningkat mendorong para usahawan tempatan untuk mengusahakannya. Minggu ini, kru Lensa Niaga berpeluang meninjau pengusaha gaharu di Nusa Dusun, Kuala Linggi, Melaka. Kita saksikan. Di seluruh dunia, pokok gaharu yang dikenali sebagai agarwood sering menjadi pilihan ramai berikutan kebolehannya mengeluarkan aroma yang menyenangkan dan menjadi kegemaran masyarakat di rantau Asia Barat. Gaharu adalah sejenis damar yang terbentuk secara semula jadi akibat daripada tindak balas pokok karas ke atas serangan kulat atau bakteria. Gaharu juga merupakan komoditi elit hasil hutan bukan kayu yang amat tinggi nilainya. Melihat kepada permintaan gaharu yang tidak pernah mencukupi untuk pasaran luar, ia menarik minat seorang pesara kerajaan mengusahakannya. Biarpun pernah gagal ketika mula menceburi perniagaan itu, namun ia tidak mematahkan semangat bekas jurutera awam ini untuk terus mengusahakan produk gaharu di Nusa Dusun, Kuala Linggi, Melaka. Baik, bersama-sama saya sekarang ini adalah usahawan industri gaharu iaitu Datuk Haji Abdul Razak. Baik, Datuk, terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman dengan kami di BIS Malaysia ni. Mungkin lebih sesuai saya panggil gelaran apa, Datuk? Bagi saya lebih sesuai ataupun secara pesantai kita boleh manggil saya Tuan Haji je. Haji Razak. Okey, baik Haji. Berkenaan dengan Bayu Benua Teknologi Sendian Berhad, mungkin Haji boleh ceritakan sikit latar belakang syarikat ini sendiri. Okey, syarikat Bayu Benua Teknologi Sendian Berhad telah ditubuhkan pada tahun 2007. Pemiliknya adalah saya bersama dengan adik saya, Cik Roslan. Saya mempunyai 80% equity dan adik saya 20% equity. Tujuan perniagaan utama dalam Bayu Benua ini ialah dalam bidang pertanian dan perkhidmatan. Dan perkhidmatan. Jadi dari segi permulaannya saya membuat melakukan projek penanaman buah naga, iaitu dragon fruit. Saya telah membuka sebanyak 4 ekar. 4 ekar dragon fruit dengan kapasiti 1 ekar 500 tiang, 2000 tiang.
Okey. 2,000 tiang, tetapi dia tak bertahan lama, lebih kurang dalam setahun lebih sikit saja begitu. Di mana dalam perniagaan dragon fruit ni, buah naga mempunyai banyak masalah. Masalah penjagaan dia, penyakit dia, dan yang utama dari segi pemasarannya. Di mana pemasarannya kita tak dapat nak membekalkan dalam volume yang besar kepada pemarket. Seterusnya langkah memulakan industri gaharu ni pula macam mana? Jadi daripada tapak yang sedia ada, penanaman buah naga tu, saya bertukar kepada penanaman pokok karas. Pokok karas. Dari segi permulaannya, saya dapati pokok karas ni ataupun teras-teras gaharu yang didapati di hutan mempunyai nilai yang tinggi dan permintaan dunia sangat besar. Hampir 7 tahun berada dalam bidang ini, beliau yang lebih mesra disapa Abdul Razak menanam lebih 10,000 pokok di ladang seluas 2.4 hektar. Selain menanam dan menjual pokok karas jenis Aquilaria, Bio Benua Teknologi Sendirian Berhad turut memproses minyak pati gaharu yang dijadikan sebagai minyak wangi serta ubat suntikan gaharu iaitu inokulen. Di ilmu pula, dari mana agaknya Haji peroleh ilmu untuk penghasilan gaharu dan juga ubat ni sendiri? Dari mana Haji dapatkan? Okey, background saya sebagai jurutera awam. Saya tidak mempunyai asas dalam bidang pertanian apa semua. Tetapi daripada apabila kita mempunyai minat, semangat dan kesungguhan, kita berusaha. Berusaha secara sendiri, belajar dengan kawan-kawan dan kita mencuba, gagal kita mencuba lagi sehingga kita mendapat sesuatu kemajuan. Tapi kita jangan puas hati apa yang kita dapat itu, mana kita akan sentiasa memperbaiki lagi. Setakat ni agaknya permintaan untuk produk-produk seperti inokulen dan juga gaharu sendiri bagaimana? Permintaan di Malaysia juga di dunia. Okey, permintaan teras gaharu dan juga pati minyak gaharu di dunia sangat tinggi. Sangat tinggi. Bagi saya tak dapat memenuhi permintaan tersebut, di mana ramai usahawan-usahawan daripada luar negara memerlukan ataupun meminta untuk membekalkan 1-2 tan setiap bulan teras gaharu. Jadi bahawa masa ini saya belum mampu lagi. InsyaAllah kemungkinan setahun 2 lagi saya boleh mengeluarkan teras gaharu yang bermutu tinggi. Minat beliau yang tinggi pada gaharu membuatkan beliau berusaha mencari satu formula bagi penghasilan teras gaharu tanpa menunggu puluhan tahun. Menurut Abdul Razak, proses untuk mendapatkan teras gaharu pada pokok karas secara semula jadi memakan masa yang lama sehingga 30 tahun. Namun dengan ilmu dan kajian yang diperoleh beliau dari tahun ke tahun, penggunaan teknologi inokulasi membantu memendekkan tempoh sehingga 5 ke 6 tahun sahaja. Okey, baik, sekarang Haji Razak baru selesai proses inokulasi pada sebatang pokok karas ni. Okey, baik Haji, mungkin Haji boleh ceritakan tujuan proses inokulasi ni sendiri dilakukan. Okey, tujuan kita melakukan proses inokulasi ini ialah untuk pembentukan ataupun kejadian teras di dalam pohon ini. Di mana yang kita sedia maklum, kita tahu konsep pokok karas ni dia perlu dicederakan dia, dilukakan dia dan distreskan dia untuk menghasilkan dama, di mana dia akan mengeluarkan antibody dan mengeluarkan resin dan terbentuknya dama di dalam pohon tersebut. Ini merupakan inovasi baru bagi penghasilan teras gaharu tu sendirilah. Mungkin pada sebatang pohon ini kan, batang ni sendiri, berapa agaknya suntikan yang diperlukan untuk satu batang pokok ni? Untuk sesuatu pokok itu banyaknya suntikan bergantung kepada saiz dia, besar, tinggi dan dahannya. Di mana untuk satu pokok kita boleh maksimalkan penghasilannya. Di mana kalau pohon yang kecil kita boleh menyuntik, letakkan inokulen sebanyak biasa ni 10 ml. Kemungkinan kita boleh letak 5 ml, 8 ml, itu bergantung kepada saiz pokok.
Ternyata, individu dan usahawan ini sangat berdedikasi, kreatif serta berinovasi apabila berjaya menghasilkan produk inokulan sendiri hasil kajian syarikatnya. Selain menawarkan perkhidmatan gaharu di bawah satu bumbung, Abdul Razak juga aktif dalam menganjurkan seminar dan bengkel untuk para usahawan yang berkecimpung dalam industri ini. Selain seminar dan bengkel, beliau turut sertai pameran dan expo seperti pameran herba, pameran antarabangsa pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA. Walaupun boleh dianggap sudah berada di puncak dengan inovasi produk yang dihasilkan, Abdul Razak tidak lokek untuk berkongsi ilmu serta pengalaman beliau kepada para usahawan baru yang giat meningkat. Syarikat kami telah menganjurkan 4 kali bengkel, bengkel gaharu di sini, di mana syarikat kami menekankan pengetahuan teori dan praktikal, teori dan amali kepada peserta-peserta supaya peserta-peserta faham apa itu gaharu, cara penanaman pokok gaharu, cara penghasilannya, cara penyuntikan dan promosisan gaharu. Selain daripada kita mengeluarkan teras pada pokok, kita pun mempunyai 36 dapur promosisan pati minyak gaharu. Dengan perkongsian pendapat serta pandangan beliau bersama usahawan dan bakal usahawan dalam bidang ini, menjadikan dirinya sebagai rujukan dalam memulakan perniagaan gaharu. Tidak mustahil dalam sedikit masa lagi, biobenua teknologi Sdn Bhd mampu menjadi pusat sehenti bagi industri gaharu di Malaysia. Perancangan syarikat kami iaitu untuk membangunkan industri gaharu ini dalam skala yang besar. Skala yang besar di mana kita untuk menyediakan pusat R&D, kemudian tu mengadakan galeri gaharu, menyediakan pusat kraftangan dan mengadakan nursery gaharu dan mewujudkan agrotourism untuk pelancong-pelancong dan juga menghasilkan produk-produk hiliran seperti sabun, teh, setanggi dan berbagai lagi produk hiliran. Komitmen yang ditunjukkan usahawan ini membuktikan bidang bioteknologi mampu menawarkan potensi besar untuk masyarakat meneroka manfaat ekonomi daripada kepelbagaian herba tempatan dan produk semula jadi yang lain. Dengan paparan itu tadi, BIS Malaysia melabuhkan tirainya. Jangan lupa saksikan Suara Kita, Hak Kita 9 malam ini, tentunya di TV1. Sekian daripada saya, Hazlin Abdul Aziz, dan salam usahawan untuk penonton setia BIS Malaysia, program terunggul bisnes berbahasa Melayu di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.